Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual hadir merasmikan sambutan Hari Peneroka Felda di Maib Serdang petang ini. Sebelum ini, Perdana Menteri telah menandatangani perjanjian libatkan jaminan kerajaan Felda untuk menstruktur semula pinjaman agensi tersebut melalui terbitan sukuk dan kredit pusingan dalam usaha memulihkan kedudukan kewangan Felda. Jaminan kerajaan ini dijangka dapat menstabilkan kedudukan kewangan Felda serta menjamin model perniagaan yang lebih mampan supaya ia terus berupaya mengangkat mobiliti sosial warga peneroka dan generasi baharu Felda. Namun, apa lagi yang boleh dilakukan dalam memperkasa Felda terutama dalam kalangan belia? Kita bersama dengan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian, Muhammad Fazli Hassan merupakan Presiden Majlis Belia Felda Malaysia MBFM. Fazli? Ya, saya. Fazli, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami walaupun Fazli di tengah-tengah acara iaitu Hari Peneroka hari ini kalau kita dapat saksikan. Jadi kalau untuk kita lihat mula kita saksikan apakah cabaran utama yang dihadapi oleh belia terutama dalam kalangan generasi kedua, ketiga Felda ini pada ketika ini? Generasi baru dirancangkan selepas daripada PKP, kita berhadapan dengan beberapa masalah berkaitan dengan peluang pekerjaan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan beberapa program yang kita laksanakan bersama dengan pihak perusahaan Felda, akhirnya perkara ini dapat diatasi dengan baik. Ya. Fazli, kalau kita nak lihat sejauh manakah usaha pembangunan sosioekonomi terutama dalam kalangan belia Felda yang kita boleh cakap boleh diaktifkan? Kita banyak program yang kita laksanakan bersama dengan Felda dan juga pengurusan agensi-agensi kerajaan seperti program-program yang berkaitan dengan gigs ekonomi dan juga e-usahawan bersama dengan MDEC dan juga beberapa program lain yang kita laksanakan bersama dengan pihak pengurusan Felda seperti program pembangunan broker melibatkan generasi baru dalam aktiviti-aktiviti pertanian dan juga peternakan dirancangkan. Itu antara perkara-perkara baru yang mula dilaksanakan pada tahun lepas dan tahun ini. Dan adakah wujud jurang pembangunan di kawasan pembangunan Felda terutama dalam konteks ekonomi digital dan juga infrastruktur? Ya, tak tahu apa clear. Fazli? Ya. Fazli, saya ulang soalan saya kembali kerana internet Fazli itu kurang baik. Untuk kita lihat, adakah wujud jurang pembangunan di kawasan pembangunan Felda, terutama dalam konteks ekonomi digital dan infrastruktur. Bagaimana, Fazli? Macam saya sebutkan tadi, kita dah mula menjalankan kerjasama program-program berkaitan dengan usahawan digital ni dengan MDEC. Hari ini pun MDEC bersama-sama dengan kita dalam sambutan Hari Peneroka ke-67. InsyaAllah baru-baru ni kita telah berbincang dengan pihak MDEC. Kita akan cuba melahirkan 10,000 warga Felda yang terlibat dengan digitalisasi ekonomi yang kita akan teruskan dan lancarkan selepas daripada Hari Peneroka ni. Selain itu, kalau kita nak bercakap soal kelangsungan industri sawit, apakah bentuk pembaharuan yang perlu segera dilaksanakan terutama dalam memastikan generasi kedua dan ketiga Felda terutamanya dapat terus menyumbang bakti kepada pembangunan tanah rancangan. Ini termasuk teknologi dalam pertanian, industri hiliran dan pelbagai lagi. Selepas daripada berlaku PKP, Felda dan juga generasi baru dan juga kepimpinan broker, kita serius melaksanakan program-program yang berkaitan dengan mekanisasi ladang. Dengan adanya program-program mekanisasi ladang yang menarik lebih ramai minat generasi baru Felda untuk terlibat dalam industri ladang dan juga dapat peluang pekerjaan di rancangan masing-masing. Jadi Felda memang serius melalui Jabatan Peladangan dan juga Felda Plantation Management kita laksanakan program mekanisasi ladang. Selain daripada itu, kita juga ada satu program yang kita namakan sebagai KVK dan juga high rate di mana program ini ala-ala gigs ekonomi, Grab, Foodpanda dan sebagainya. Dengan adanya sistem tersebut, anak-anak broker yang berada di rancangan
dapat tahu kerja-kerja yang kosong di rancangan di ladang melalui apps yang kita bangunkan bersama dengan Khairin. Jadi dengan adanya peluang-peluang sebegini, dia lebih menarik minat anak-anak muda terlibat dengan kerja di ladang. Fazli, menurut pemerhatian Fazli sendiri, kalau kita lihat iaitu penerapan ataupun iaitu bakat-bakat anak muda dalam FEDA, adakah semakin meningkat pada tahun ini ataupun kita boleh cakap masih sedang ada usaha lagi untuk menarik atau menggalakkan iaitu penyertaan mereka? Memang ramai anak-anak muda dalam FELDA yang telah berjaya dalam pelbagai bidang, sama ada dalam bidang politik, ekonomi, sukan dan sebagainya. Jadi FELDA sentiasa tarik bakat-bakat baru ini melalui program-program yang kita laksanakan. Sebab itu bermula pada tahun lepas, bersama dengan Jabatan Pengembangan Komuniti, kita laksanakan program coding dan robotik. Yang hari ini kita akan pertandingkan 10 pasukan yang mahir bertanding di peringkat kebangsaan. Begitu juga dengan program-program yang lain di sekolah menengah, kita ada program Smart Classroom, di mana program ini juga untuk kita melahirkan bakat-bakat baru di kalangan anak-anak. FELDA juga ada menjalankan program kerjasama bersama dengan ASEAN Pacific University, di mana anak-anak FELDA yang kita tengok jenis dan sebagainya, kita tempatkan di APU, dan juga satu lagi anak-anak proker yang kreatif dan sebagainya, kita ada kerjasama program dengan Laskopa untuk melahirkan anak-anak proker yang mahir dari segi animasi dan sebagainya. Fazli, mungkin soalan terakhir saya sebagai Presiden MBFM sendiri mungkin boleh kongsikan iaitu harapan ataupun nasihat agar untuk kita dapat memperkasakan generasi baharu FELDA ini pada waktu akan datang. Sekarang ni kita menyambut sambutan Hari Proker yang ke-67. Dan saya rasakan apabila FELDA ni dah mencapai sehingga 67 tahun, kita perlu kepada pemerkasaan generasi baru untuk terlibat dalam setiap daripada pembangunan masyarakat dalam rancangan, begitu juga dengan pembangunan negeri. Jadi harapan saya kepada anak-anak proker yang berada di seluruh negara untuk kita datang kembali kepada pihak perusahaan FELDA untuk kita sama-sama bantu bentuk macam mana yang kita boleh menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan ekonomi dalam FELDA. Dan di kesempatan ini juga saya nak ucapkan selamat Hari Proker kepada Ayahanda Bonda Prokerwati di 317 rancangan FELDA di seluruh negara. Terima kasih diucapkan kepada Ayahanda dan Bonda kami kerana telah wariskan FELDA yang baik kepada kami, dan kini tanggungjawab kami pula untuk meneruskan legasi kepimpinan dalam FELDA sendiri. Baik, sudah tentu kita berharapkan usaha berterusan FELDA agar kita dapat memastikan iaitu generasi bakat baru terutama anak muda mampu memberi sumbangan terhadap sosioekonomi dan kepada komuniti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Fazli Hassan merupakan Presiden Majlis Belia FELDA Malaysia MBFM.